Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Taqiyuddin Bismail dan semua rakan-rakan yang menyertai tutorial politik Amerika pada minggu ini. Dan pada hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan yang bertajuk Apakah legasi pentadbiran Donald Trump yang paling penting pada pandangan anda? Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Haslinda binti Abu Hassan dan saya, Muhammad Akil bin Awang. Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2016 telah menyaksikan persaingan antara Parti Demokrat yang menampilkan bekas setiausaha negara iaitu Hillary Clinton, manakala Parti Republikan pula mempertaruhkan calon yang merupakan seorang ahli korporat dan selebriti televisyen iaitu Donald Trump. Pilihan Raya tahun 2016 dilihat sebagai sejarah baharu dalam politik Amerika Syarikat kerana Donald Trump bukanlah seorang politikus popular, sebaliknya merupakan seorang tycoon hartanah dan selebriti korporat yang dikenali di seluruh dunia melalui kaca televisyen. Donald Trump yang berkempen dengan slogan Make America Great Again telah menjanjikan kewujudan lebih banyak peluang pekerjaan, di samping membangkitkan isu-isu kontroversi seperti dasar anti-imigran, sentimen anti-Muslim dan beberapa isu lain yang mana kebanyakannya terkandung dalam penulisan beliau iaitu Cripple America, How to Make America Great Again pada tahun 2015. Pentadbiran Trump sebagai presiden telah berakhir apabila calon Demokrat Joe Biden memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat sekaligus menjadikan beliau sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46. Kemenangan Joe Biden telah menamatkan pentadbiran Donald Trump yang penuh dengan kemelut politik dan kontroversi. Oleh itu, pembentangan pada hari ini adalah berpandukan objektif yang mana ianya adalah untuk menganalisis legasi pentadbiran Donald Trump yang paling penting dengan melihat impak pentadbiran beliau ke atas sektor sosial, politik dan ekonomi Amerika Syarikat. Baik, sekarang kita akan melihat kepada legasi ataupun peninggalan yang telah ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump sepanjang 4 tahun beliau memegang jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat. Dan legasi yang akan kami kongsikan kepada anda pada hari ini akan terbahagi kepada dua, iaitu legasi yang baik dan juga legasi yang buruk. Bagi legasi yang baik yang telah ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump ialah beliau merupakan seorang Presiden Amerika Syarikat yang pertama selepas beberapa dekad yang lalu yang tidak memulakan peperangan di dunia. Malahan beliau juga telah menjalinkan hubungan yang baik dengan pelbagai negara termasuk Rusia, Korea Utara dan juga Turki. Walaupun beliau merupakan seorang presiden yang telah banyak meninggalkan legasi yang baik, namun beliau masih lagi seorang presiden yang mempunyai banyak kontroversi sepanjang beliau menjawat jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat. Sehinggakan beliau telah diingati sebagai presiden yang teruk oleh sebahagian besar rakyat Amerika Syarikat. Antara legasi buruk yang telah ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump sepanjang beliau menjawat jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat ialah dengan memulakan perang perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China. Trade war ataupun perang perdagangan adalah salah satu agenda yang telah dilakukan oleh Presiden Trump. Tetapi kenapa China yang telah menjadi sasaran beliau? Hal ini adalah disebabkan kerana kebangkitan negara China sebagai kuasa besar dalam aktiviti perdagangan dunia dan juga di dalam sektor teknologi seperti 5G telah membuatkan beliau merasa tercabar. Dan kesan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Presiden Trump itu ialah harga barang akan meningkat dan impak terbesar adalah kepada pengguna di Amerika Syarikat kerana terpaksa menanggung kenaikan harga barangan tersebut. Bagi bahagian sentimen Islamofobia, pada bulan Januari 2017, Trump telah menandatangani arahan eksekutif yang menggantung kemasukan semua pelarian Syria selama 120 hari serta menghalang kunjungan secara sah rakyat dari negara Islam termasuk pemohon suaka dan pelarian politik ataupun agama dari Syria, Afghanistan, Libya, Iran, Iraq, Sudan, Somalia dan Yemen selama 90 hari. Tindakan Donald Trump ini adalah atas alasan untuk membendung keganasan dan radikal agama serta menghapuskan Daesh. Namun, dasar pemencilan sebegini amat bertentangan dengan sejarah pembinaan negara bangsa Amerika Syarikat yang berteraskan kepada kepelbagaian budaya. Tindakan beliau
juga memperlihatkan bagaimana Amerika Syarikat dilihat sebagai sebuah negara yang menggalakkan diskriminasi berbanding daripada melaksanakan strategi membendung keganasan yang lebih holistik. Seterusnya, pada tahun 2017, perarakan berdarah ketuanan kulit putih telah berlaku di Charlottesville, Virginia, yang mana perarakan tersebut telah dimulai oleh sekumpulan nasionalis kulit putih yang telah menyebabkan kematian seorang kaunter protes iaitu seorang wanita berkulit putih serta menyebabkan kecederaan kepada sekurang-kurangnya 14 orang awam. Donald Trump walau bagaimanapun dilihat mempertahankan ketuanan kulit putih dengan mengatakan bahawa there were very fine people on both sides yang dilihat berat sebelah bagi kaum kulit gelap. Hal ini berbeza dengan kebanyakan Presiden Amerika Syarikat terdahulu yang mana walaupun majoritinya menyokong ketuanan kulit putih, namun mereka tidak menggalakkan rusuhan keganasan domestik daripada berlaku. Tindakan Donald Trump dalam kenyataan beliau mengejutkan kebanyakan rakyat Amerika Syarikat yang telah terbiasa dengan fahaman presiden-presiden sebelumnya terhadap pluralisme walaupun secara retorik. Dalam bahagian ini, pembentang akan memperlihatkan legasi pentadbiran Trump yang paling penting iaitu kegagalan Trump dalam mengendalikan pandemik COVID-19 dengan melihat pengaruh kepincangan pentadbiran beliau ke atas aspek sosial, ekonomi, politik serta sosioekonomi. Dari segi sosial, angka kematian sebanyak 740 orang sehari dengan rekod jumlah kematian pada bulan Jun 2020 seramai 116,854 orang telah menjadikan Amerika Syarikat sebagai negara yang paling terjejas akibat COVID-19. Peningkatan jumlah kematian di Amerika Syarikat dipercayai berpunca daripada sikap Trump yang tidak bertegas sebagai presiden dalam memastikan seluruh rakyat Amerika Syarikat mematuhi norma baharu dengan memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Malahan, kesemua 50 negeri-negeri di Amerika Syarikat turut mempunyai dasar yang berbeza tentang pemakaian pelitup muka bagi mengurangkan jangkitan pandemik tersebut. Di samping itu, penguncupan ekonomi di Amerika Syarikat sewaktu pandemik telah memperlihatkan penurunan KDNK sebanyak 3.5% berbanding KDNK pada tahun 2019 sekaligus menandakan penurunan tahunan yang paling teruk semenjak 1946. Dari aspek sosioekonomi pula, ketidakcekapan pentadbiran Donald Trump telah mengakibatkan kadar pengangguran Amerika Syarikat melonjak ke paras 14.7%, melepasi rekod 10.8% waktu pasca Perang Dunia Kedua. Amerika Syarikat turut dicatatkan kehilangan sekitar 20.5 juta pekerjaan bagi April 2020 akibat COVID-19. Dalam pada itu, Donald Trump masih enggan mengakui kepincangan pentadbiran beliau, bahkan beliau telah memuji pentadbirannya kerana berjaya menemui vaksin COVID-19 dalam tempoh yang segera. Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat bahawa Donald Trump sememangnya telah meninggalkan pelbagai legasi yang baik. Namun, legasi yang buruk yang telah ditinggalkan oleh beliau juga tidak kurang hebatnya. Disebabkan legasi buruk yang ditinggalkan oleh beliau adalah lebih tinggi daripada legasi yang baik, maka beliau telah tidak disukai oleh sebahagian besar rakyat Amerika Syarikat sehingga telah dilabelkan sebagai presiden yang paling teruk di dalam sejarah Amerika Syarikat. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.